Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah bagi ruang dan peluang untuk kita hadir bersama dalam majlis ilmu kita ini. Cuma nak tanya tuan-tuan, suara Rana ni boleh dengar hidup tak? Boleh. Pasal letih sikit. Hari ni pergi panjat gunung atau bukit Melawati dinilai tak tinggi pun, perjalanannya lebih kurang 1.5 kilo saja, tapi naik bukit dan junam turun, masa yang diambil 45 minit. Jadi orang umur 67 tahun pergi duduk mendaki. Jadi takut-takut suara tu tak apa, tak clear tu, minta maaf lah noh. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa lepas ni kita orang-orang pencin, kita pergi panjat bukit Melawati. InsyaAllah kita boleh semua, walaupun kita orang tua. InsyaAllah semangat sikit. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni Ustaz taklah berhajat nak ceramah, tapi nak ajak sama-sama kita bermunaqasyah, untuk sama-sama kita berbincang, iaitu berkaitan dengan sekitar persoalan salat yang kita lakukan, yang kita duk buat hari-hari ni. Kita nak ajak sama-sama kita bermunaqasyah ataupun berbincang bersama. Taklah banyak, kalau ikut catatan anak ni, kalau sempat 8 persoalan saja. 8 persoalan saja kalau sempat lah. Jadi ingat, kalaulah benda yang nak disampaikan ini tuan-tuan dah tahu, ingat dia nak memantapkan lagi. Kalau seandainya belum diketahui, merupakan satu ilmu yang baru. Itu kaedah dia. Kawan cuba dia. InsyaAllah. Okey, yang pertama, dia kata, adakah batal salat jika membaca Fatihah tanpa tajwid? Ini Ustaz Muhammad lah, dia pakar dalam bahagian ni. Ya, maknanya solat baca Fatihah, baca Fatihah tanpa tajwid. Apa dia tajwid? Tak tahu. Itu persoalan dia tu. Persoalan dia. Jadi untuk menjawab persoalan ini, tuan-tuan janganlah nampak serius sangat nak dengar pun. Relax aja lah. Relax juga lah. Dapat, tak dapat pun tak apa, lain kali pula. Jangan buat susah hati sangat. Allah Allah. Jadi untuk menjawab persoalan ini, maka dikata membaca surah Al-Fatihah di dalam salat adalah rukun salat bagi tiap-tiap rakaat, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Maknanya kena baca Fatihah. Ya, itu disebutkan kepada kita. Dalam kata lain, tidak dikira seseorang itu salat jika dia tidak membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia rokok.
kata ulama tak ada solat ataupun tidak sah solat. Itu maksudnya. Sebab ini bersandarkan kepada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maknanya tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah, kecuali makmum yang masbuq. Atau makmum masbuq ni dia mari Allahu Akbar, tu imam rokok, dia pun terus rokok, dia tak baca Fatihah pun, masa tu adalah sah, disebut akan ditanggung oleh imam. Ini yang biasa ni. Nah, yang kita sama-sama takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya, itu disebut kat kita. Jadi katanya bacaan yang betul surah Fatihah perlulah dibaca dengan bacaan yang betul lagi sahih, dengan meraihkan bacaan dengan baris yang betul beserta tajwid dan makhrajnya. Makhraj ni tempat keluar huruf, kan betul tak? Makhraj ni tempat keluar huruf. Nah, ada setengah orang tak boleh nak beza antara sad dengan sin. Sad dengan sin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Dekat-dekat tu, tapi tak betul. Itu makhraj, dia kata. Makhraj tempat keluar huruf. Ini Ustaz Nurdin, Ustaz Zainuddin dia cerita dah. Tapi kita ulang. Kita ulang ni. Jadi yang ni kan, nak baca biar betul tajwid dan makhraj huruf. Ini disebutlah kepada kita lah. Jadi kesalahan dalam tajwid seperti bacaan mad, yakni bacaan panjang, ghunnah, dengung, dia sebut kita, ataupun kesalahan tajwid yang lain dikatakan tidak membatalkan salat. Ingat dah, tidak membatalkan salat, namun perlu diperbaiki bacaan tersebut dari masa ke semasa secara berguru dengan mereka yang benar-benar memahami ataupun yang berkelayakan. Macam tuan-tuan duk ngaji dengan Ustaz Zainuddin, maknanya kalaulah salah tetap diterima solat kita. Asasnya kita duk belajar. Tapi kalau tak belajar, bagaimana? Itu persoalan. Anda duk tengok tak ramai pun duk ngaji dengan Ustaz Zainuddin ni. Orang perempuan ramai sikit, orang lelaki lagi tak ramai. Kau orang lelaki pandai belakang dah. Wallahualam. Jadi ingat tuan-tuan, kesalahan kita masa duk belajar ni, Allah akan ampun kesalahan kita. Tapi kesalahan yang macam mana? Itu ada pula tu. Ada lagi tu. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Inilah yang disebutkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Baca dengan tartil ni maknanya baca dengan tajwid, baca demi ayat, satu ayat ke satu ayat. Itu disebutlah kepada kita. Sebab baca Quran ni satu dengan tartil, yang kedua dengan hazar, dan yang ketiga dengan tarannum. Tarannum ni dengan orang pergi berlagu lah. Yang ustaz-ustaz kita duk mengaji, yang duk hafal Quran tu dibaca secara hazar, baca laju. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca macam tu lelah tuan-tuan. Penat ni dah. Jadi dia orang duk biasa dah. Jadi ada sekata ulama sekurang-kurangnya tiga ni. Tak jawab lagi tu. Asy-Syaikh At-Tantawi di dalam tafsirnya Al-Wasit
dia menyebutkan yang dimaksudkan dengan warattilil Qur'an tartila itu membaca dengan suara yang merdu. Baca suara yang baiklah, dengan khusyuk dan tadabbur serta beriltizam dengan bacaan yang sempurna lagi sahih, dengan melihat kepada makhraj hurufnya, waqafnya, hukum matnya, izhar, ikhfa dan sebagainya. Adapun bacaan yang membatalkan solat, tadi dia kata tak batal solat, tetapi bacaan yang membatalkan solat adalah bacaan yang boleh merubah maknanya. Yang merubah maknanya, sekiranya seseorang itu membaca an'amtu dengan dhammah baris hadapan dengan sengaja, sedangkan bacaan yang sebetulnya an'amta, siratal ladzina an'amta, kan? Tapi dia baca an'amtu, dengan dikatakan fathah, maka batallah salatnya. Sekiranya terlupa, maka perlulah diulangi bacaan tersebut. Nampak tak? Asasnya tak tahu tajwid tak apa, sah sembahyang. Tapi kalau boleh merubah maknanya, maka dikatakan batal sembahyang kita. Tapi yang tak tahu tajwid tadi, jangan rasa relax. Dia nak kena mengaji, tuan-tuan. Dia nak kena mengaji. Maka alhamdulillah di surau kita tiap-tiap minggu Tok Guru duk mari. Yang tak marinya kita. Maaf lah dah, bukan semualah. Jadi nak bagi tahu lah ni, hak orang pencin-pencin ni, kita bukan dah kerja lain dah. Mari tunggu sama-sama, insya-Allah. Tak boleh banyak, boleh sikit, insya-Allah lah. Tapi kalau tak mari sah sampai ke mati pun tak boleh, tak boleh lah. Itulah disebut kepada kita kesimpulannya. Ni dia, kesimpulannya kata ulama, kesalahan bacaan yang berkaitan dengan hukum tajwid di dalam ilmu tajwid tersebut, atau disebut sebagai lahnul khafi. Lahnul khafi ini maknanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan kecil. Tak cukup panjang mat, tak cukup panjang mat misalnya, itu dia kata tidaklah membatalkan solat. Tetapi apa pula kata dia, sekiranya kesalahan jali ataupun lahnul jali, seperti berubahnya makna huruf serta baris, dan kesalahan jenis ini boleh membatalkan salat. Jadi tuan-tuan, tolong perhatikan elok-elok Fatihah yang kita baca. Baik itu anda nak sebut tuan-tuan, carilah orang yang lebih tahu daripada kita. Tuan-tuan bacalah Fatihah, biar dia dengar betul ke tidak saya baca Fatihah ni. Contohnya lah, jumpa dengan Ustaz Muhammad, Ustaz dengar nak baca Fatihah ni betul ke tidak? Kalau Ustaz kata okey tu tak apa, tapi Ustaz kata betul dah, tapi tu kena belajar dah. Sebab mengaji tajwid ni bukan susah pun tuan, bukan susah pun. Sekurang-kurangnya 5 hukum tu kita tahu selesai. Walaupun kita tak ngaji lah hak yang lebih mendalam, tapi sekurang-kurangnya yang hukum 5 tu selesai dah. Dengan ikhfa, ikhlaq, idgham dan sebagainya tu, kalau boleh itu pun okey lah tu. Jadi menjawab persoalan tadi, sahkah atau tidak
membaca Fatihah dalam sembahyang tak betul tajwid? Jawapannya sah dengan syarat kesalahan kecil. Tapi kesalahan besar, dengan kata lain, batal sembahyang kita. Macam mana tuan-tuan? Jelas kata? Tak jelas lagi? Jelas no? InsyaAllah, insyaAllah jelas itu insyaAllah. Kemudian yang kedua, ada 8 ni, ada 8. Yang keduanya, iaitu adakah batal solat sekiranya tersentuh kanak-kanak yang belum berkhatan. Anak-anak mahasiswa yang belum bersunat, yang belum berkhatan, batal atau tidak? Masya Allah. Had ni panjang perbincangannya, panjang perbincangannya. Maka secara ringkasnya disebut menurut pendapat Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i lah, imam kita ni. Pendapat yang muktamad menyatakan sunat hukumnya mengasingkan saf kanak-kanak selepas saf orang dewasa. Namun Imam Al-Mawardi ada menyatakan di dalam kitabnya Hawi Al-Kabir mengenai permasalahan ini, katanya, dan telah berkata sebahagian daripada ashab kami yang lebih utama adalah dengan meletakkan kanak-kanak di dalam saf antara dua lelaki, kerana lebih membawa kanak-kanak tersebut kepada mempelajari pergerakan-pergerakan solat. Maknanya, ikut Imam Syafi'i, kanak-kanak diletakkan saf di belakang. Nampak? Tapi kata Imam Al-Mawardi, kanak-kanak boleh diletak di antara dua dewasa tadi, kanak-kanak, sebab dia boleh melihat pergerakan yang dilakukan ketika solat. Inilah setengah-setengah kita ada bawa anak hari ini. Maka dalam hal ini, maka dibuat kesimpulan, katanya kami berpendapat bahawa hukumnya tidak batal solat sekiranya tersentuh kanak-kanak yang belum berkhatan atau bersunat, tetapi sebaik-baiknya berlaku pengasingan antara saf dewasa dan saf kanak-kanak seperti yang disarankan oleh kebanyakan ulama. Jadi kedudukannya saf dewasa, lepas saf dewasa saf kanak-kanak, lepas saf kanak-kanak barulah saf wanita di belakang. Itulah kaedah yang lebih praktikal, yang banyak dipersetujui oleh ulama-ulama. Inilah kadang-kadang kita nak kena bagi tahu kat kawan-kawan yang duk bawa anak-anak mari di surau tu, tak apa, elok. Tapi bagi tahu, janganlah masak. Ada satu ketikanya anak kecil mari duduk belakang imam, anak rasa tak apa nak solat lah. Jadi anak pun bagi tahu duduk kat belakang. Tapi ada setengah kita tegur anak, ayah marah kat kita, nak mari semayang pun tak boleh juga. Dia kata bukan masalah boleh tak boleh, maknanya ada peraturannya, ada adab-adabnya. Itu maksudnya lah. Itu maksudnya. Dan tidak kita nak menyalah siapa-siapa lah. Tak siapa menyalahkan. Kata Al-Mawardi boleh letak je lah, boleh, tetapi sebaik-baiknya diasingkan. Itu maksudnya lah. Diasingkan kanak-kanak tadi bersama-sama dengan saf, apa kita katakan, bersama-sama dengan saf kanak-kanak. Masya Allah. Kau mana je? Boleh kan? Kau tak faham juga? Saya faham. Tak.
Siapa tak faham angkat tangan, tanya, biar kita perjelas elok-elok mana ni. Banyak dah Ustaz ada ceramah kan, kita nak ulang balik ya, nak ulang balik insya-Allah dah. Okey, yang ketiga, yang ketiga disebutlah kepada kita, apakah darah yang sedikit membatalkan solat. Putrajaya tak rasa, setengah-setengah tempat pergi suruh nyamuk pun banyak. Mari nyamuk gigit, kita pun pap tampak, tengok-tengok darah. Batal ataupun tidak sembahyang kita. Tu. Pernah kan? Kita tak apalah, di sini tak ada masalah dah. Orang Putrajaya nyamuk pun tak boleh. Tak ada nyamuk lah kan. Tak ada nyamuk. Jadi persoalan ini ditimbulkan, adakah hukum membunuh haiwan kecil ketika solat tanpa sengaja, seperti tertampar nyamuk dan juga menghisap darah, dan darah itu terkena pada kainnya. Ada kainnya lah. Tengah-tengah semayang, tengok-tengok ada pacat. Ni cerita kampung lah, di sini tak ada cerita lah, tak ada. Tengok ada pacat. Pacat tu pula dah makan kenyang dah, berdarah pula. Itu disebut dah kepada kita. Maka sebagai jawapannya telah ijma' menurut para ulama bahawa darah makhluk hidup termasuk manusia adalah najis. Darah manusia pun najis, darah binatang pun najis. Itu asal-asalnya lah. Asal-asalnya lah. Ini disebut di dalam kitab Muhazzab. Antara dalilnya, antara hujahnya, Asma meriwayatkan bahawa telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada kami telah terkena darah haid pada pakaiannya. Apa yang patut dia lakukan? Jadi jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kikis dan gosoklah dengan air, lalu siramlah, kemudian kamu boleh solat dengan pakaian itu. Maknanya bersih suci lah, boleh solat dengan pakaian itu. Ini cerita orang yang tak ada pakaian. Orang macam kita ni tak ada masalah lah. Orang lelaki kain belekat ada berapa lah. Ana yakin orang Putrajaya tak kurang daripada 5 lah. Tak tahu dah betul ke tidaknya. Tak kurang daripada 5 lah. Orang perempuan kain telekung dia ada berapa pasang tuan-tuan? 5 tu sikit. 5 sikit. Telekung Khadijahnya, telekung Vietnamnya, telekung Bukit Padangnya, Bukit Tingginya, campur semua tu, tak tahu nak pakai apa mana. Pakai pula hak comel, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kawan di belakang tepuk belakang. Telekung beli kat mana cantik ni? Allahu Akbar. Contohnya dah. Contohnya dah. Jadi maknanya orang perempuan pun ramai juga ke telekung. Lebih daripada 5 pasang. Tapi belum tentu sembahyang 5 waktu. Sembahyang belum tentu, tapi kain telekung 5 pasang. Maka itu orang perempuan ni tuan-tuan, kelebihan dia. Dia jaga nak sembahyang pakai kain telekung. Pakai kain biasa pun sah sembahyang, tapi pakai kain telekung. Orang lelaki tuan-tuan, pakaian tu lah tadi pergi ke pasar, hatulah juga balik pakai sembahyangnya. Bukan sah tak sah, tapi tak dapat nak membezakan dah antara pakaian sembahyang dengan pakaian tidak sembahyang. Banyaklah tuan-tuan. Baju dia pula ada tulis di belakang tu, pemain bola pula nombor 10. Kawan di belakang penuh parti ni hebat main bola.
Sebab itu dia katakan masjid-masjid ni, surau-surau ni hukumnya makruh menghiaskannya kecuali dengan ayat Quran. Tapi hari ni bukan masjid surau, orang masuk masjid pun pakai pakaian berwarna-warni dengan tulisan yang berbagai-bagai. Bukan sah tak sah, kerana dia boleh mengganggu solat kita. Boleh mengganggu solat kita. Sebab itu ulama-ulama dulu ni tak ada ni kapet macam ni. Hanya yang ada kain sejadah berwarna putih. Kerana apa? Itulah kain yang akan membalut kita. Allah ma'ala. Ni hak kita ni macam mana dah ada gitulah keadaannya. Masya Allah. Tapi tak tukar lagi kapal kita no. Setahun lebih kan? Ada satu surau di Persian sebelah ni nak buat sambutan ulang tahun pertama. Anda tanya apa buat ulang tahun pertama? Tukar kapal. Pakai setahun tukar kapal. Allah Masya Allah. Tak apalah dah. Jadi maknanya itu dia. Itu dia. Jadi berbalik kepada soalan ini. Timbul persoalan berkenaan darah yang sedikit. Jika terkena pada seseorang, adakah dia membatalkan solat? Atau adakah sah sesuatu pakaian yang terkena darah yang sedikit untuk dilaksanakan salat? Wallahualam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seseorang itu membunuh nyamuk atau kutu dan darahnya terkena pada pakaian ataupun melekat pada celah-celah jari, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis jika ia dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak, maknanya sedikit tak apalah. Sedikit tak apa. Adapun jika sedikit, maka ia khilaf dalam kalangan ulama, dan pendapat yang paling sahih ialah perkara tersebut adalah dimaafkan. Yang sedikit itu dimaafkanlah. Itu antara lain yang disebutkanlah kepada kita lah. Yang disebutkanlah kepada kita. Jadi kesimpulannya, darah yang sedikit sama ada darah gigitan nyamukkah, pacatkah atau lain-lainnya, jika terkena pada seseorang yang sedang salat, salatnya tidaklah batal, kerana najis yang sedikit termasuk perkara-perkara yang dimaafkan. Cuma timbul persoalan sikit banyak tu macam mana kita nak nilai? Ni buat darah banyak, ni darah sikit, macam mana kita nak nilai? Maka kembali kepada uruf, kepada kebiasaan. Kalau orang kata ni sikit je, okey lah. Tapi kalau orang kata ini banyak, habislah, batal sembahyang kita. Itulah kaedah yang diguna pakai oleh ulama kepada kita. Ulama kepada kita. Berapa dah tuan-tuan? 3. Yang keempat, adakah luput hukum tahiyatul masjid sekiranya berdiri menunggu tamat azan kedua Jumaat? Kita pergi sembahyang Jumaat, pergi masuk masjid. Masuk muazzin sedang kumandangkan azan. Maka kita pun duduk diri situ, duduk tunggu situ, kerana nak ambil semangat jawab azan. Apakah ianya terluput sembahyang tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid? Itu soalannya dah. Soalannya. Ataupun kita pergi tak kira dia azan tak azan, Allah Akbar, kita pun sembahyang juga. Ini soalan yang timbulnya. Ini yang ditimbulkan. Jadi dalam hal ini,
ataupun menjawab persoalan ini, maka kami kemukakan kaedah yang mengatakan bahawa i'malud dalilain awla min ihmali ahadihima. Maknanya mengamalkan kedua-dua dalil itu lebih utama daripada menggugurkan salah satu daripadanya. Ada dua, kalau buang satu ataupun nak kekal kedua-dua, maka kekal kedua-dua itu lebih aula, lebih utama dengan kita buang satu ambil satu. Itu maksudnya, disebut begitu. Jadi apabila dua perkara ini dilihat bertemu, maka perkara yang utama dibuat adalah mengharmonikan antara dua perkara itu. Maka perkara pertama, menunggu selesai azan dalam keadaan berdiri bagi orang yang baru masuk masjid pada Jumaat, tujuannya adalah untuk nak mendapat pahala fadilat menjawab azan. Justru hukumnya adalah sunat untuk diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya, sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muazzin." Apabila kamu mendengar azan, ucapkanlah seperti mana yang diucapkannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Sementara jawapan selepas hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, maka jawablah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pandangan ataupun satu hujah. Yang kedua, dia kata hukum solat sunat. Dalam konteks solat sunat pada hari Jumaat, dia kata terdapat dua jenis sunat. Pertama, solat sunat tahiyatul masjid, dan yang kedua ialah sunat mutlak. Sunat mutlak ni tentang kita boleh semayang. Aku semayang sunat kerana Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada sebab lah. Kerana kita semayang sunat tahiyatul masjid, kita semayang sunat hajat, kita semayang sunat-sunat lain. Tapi sunat mutlak ni boleh kita semayang. Nah, kita masuk dalam masjid tu, kita semayang sunat tahiyatul masjid, lepas tu kita semayang sunat mutlak, boleh. Boleh tak? Itu antara lain lah yang disebutkanlah kepada kita lah, disebutkanlah kepada kita. Bagi orang yang datang ke masjid awal, sunat bagi mereka untuk solat tahiyatul masjid dan memperbanyakkan solat sunat mutlak. Bahkan hukum makruh solat sunat ketika mana matahari berada di tengah-tengah atas kepala. Orang Kedah kata waktu rembang. Waktu rembang tu dia katakanlah. Juga dihilangkan kerana besarnya fadilat hari Jumaat. Itu cerita lain dah. Cuma solat tahiyatul masjid ialah solat 2 rakaat dilakukan oleh setiap orang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia duduk. Masuk dalam masjid sebelum dia duduk, silakan semayang sunat tahiyatul masjid. Maka solat masjid adalah solat 2 rakaat yang dilakukan oleh setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Sebab itu tuan-tuan, orang yang masuk dalam masjid, dia jangan tinggal 3 perkara. Apa dia? Pertama, semayang sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, berniat i'tikaf di dalam masjid. Yang ketiga, marilah duduk di barisan atau di saf-saf hadapan. Kalau belum penuh saf pertama, duduk saf pertama. Kalau penuh saf pertama, duduk saf yang kedua. Begitulah seterusnya. Ini payah tuan-tuan. Orang Melayu ni memang payah. Dia nak duduk di belakang juga.
nak duduk belakang dia kau tuan-tuan. Masa nak duduk jadi imam di Masjid Putra dulu, adalah duk bagi kuliah subuh. Kami tu imam ni kena bagi kuliah subuh sekali sebulan. Jadi kita bagi kuliah subuhnya tak duduk di depan, pergi duduk belakang. Jadi dah kenal dah kawan-kawan, nak tanya sikit ni, buat apa yang tak nak duduk di depan, hanya duduk belakang tu? Boleh tanyalah orang yang kita kenal ni. Ni macam tuan-tuan ni bolehlah tanya. Kalau tak kenal yang ada tanya, lepas tu tak mari dah. Dia jawab macam mana? Dia kata, ustaz, kami bukan tak nak duduk di depan, tapi duduk di depan dia kata tak berapa nak clear, tapi duduk di belakang clear elok, dia kata. Nak kata tak apa, duduk di belakang lah kalau macam tu. Ada kan? Ada ya lah. Wallahualam lah. Ada dia kata bergaul lah, macam-macam lah. Wallahualam lah. Tapi lah ni duk pergi ceramah, tak ada lah. Amai lah duduk depan ni, duduk belakang pun ada juga kan. Tapi alhamdulillah yang duduk depan tu pun dah amai dah. Wallahualam lah. Inilah antara lain yang disebutkanlah kepada kita, yang dinyatakanlah kepada kita. Masa waktu tak ada? Dah lagi belum ni kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Maka inilah dalilnya, fa idza dakhala ahadukumul masjid fala tajlis hatta yusalli raka'ataini. Masuk dalam masjid jangan duduk, sembahyang dulu 2 rakaat. Itu maksudnya lah, maksudnya. Maka tahiyatul masjid terhasil dengan sendirinya apabila melakukan solat fardu ataupun solat sunat yang lain. Tujuannya ialah supaya seseorang itu tidak harus duduk di dalam masjid tanpa bersolat terlebih dahulu kerana menghormati masjid. Kita masuk muazzin duk azan, maka kita tunggu dia. Lepas tu nak sembahyang sunat tahiyatul masjid ke nak sembahyang sunat qabliyah? Kata masuk ni muazzin duk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun tunggu. Habis tu nak sembahyang sunat tahiyatul masjid ke nak sembahyang sunat qabliyah? Ni kata ulama, kamu sembahyang sunat qabliyah tu sudah memadai dah dengan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu menghormati masjid. Sekarang kamu dah sembahyang, bukan kamu duduk. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nak sembahyang dulu sunat tahiyatul masjid, lepas tu bangun pula nak sembahyang sunat qabliyah, itu boleh, bukan tak boleh. Tapi orang kata tak berapa cerdik. Tak berapa cerdik. Jadi cukup dah kita sembahyang tadi. Ya, ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah dia kata pada hari Jumaat. Dia katakan jika seorang itu masuk ke dalam masjid sedangkan imam sudah naik ke mimbar ataupun sudah berkhutbah, sunat baginya melakukan tahiyatul masjid tetapi meringkaskannya, sembahyang dengan ringkas. Dan berkata Imam Syarwani, yang mana disebut dalam kitabnya Wahashi, dan beliau terhadap Tuhfah Al-Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan bermula makruh tahrim secara ijma' bagi seseorang menghadiri sembahyang Jumaat melakukan solat sunat selepas khatib sudah naik ke atas mimbar dan duduk di atasnya, sekalipun dia tidak dapat mendengar khutbah kerana jauh dan lain-lainnya. Maka pengecualian ialah bagi
solat sunat tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid sedangkan khatib sudah berada di atas mimbar, maka sunat baginya untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid dan wajiblah dia meringkaskannya. Sebab satu ketika seorang sahabat masuk, Nabi duduk berkhutbah. Tengok-tengok dia masuk duduk, Nabi suruh dia sembahyang sunat tahiyatul masjid kerana menghormati masjid itulah. Itu di antaranya. Jadi maknanya ada dua benda. Kalau kita pergi hari biasalah, waktu biasa ni, muazzin sedang azan tadi, maka kita tunggu sampai habis. Tapi kalau hari Jumaat, dia katakan, dia suruh kita terus sembahyang kerana lepas ni nak dengar khatib berkhutbah. Itu maksudnya lah. Itu maksudnya lah dalam dua perkara. Ini berdasarkan kepada hadis, idza jaa ahadakumul yaumul jum'ah wal imamu yakhtub falyarka' raka'atain wal yatajawwaz fihima. Apabila seorang kamu sampai ke masjid pada hari Jumaat dan imam sedang berkhutbah, dia hendaklah mendirikan solat 2 rakaat yang ringkas dan sempurna. Maknanya tak payah lagi nak baca doa iftitah, tak payah lagi lah nak baca surah, hanya memadai baca suratul Fatihah sudahlah. Nah, kerana apa ni? Nak dengar khutbah tu lebih aula. Tapi hari ni khutbah orang makan tidur belakang. Nah, dulu kata panas, lah ni sejuk pula, tidur juga. Dulu panas tak masuk, lah ni sejuk, tidur juga. Tak tahu macam mana. Allah Alam lah. Allah Alam lah. Sebab itu kata Tok Bu, nak tahu kata orang tu tua ataupun tidak, tengok masa duduk dalam majlis ilmu. Kalau duduk dalam majlis ilmu tu tertidur, itu namanya orang tua, walaupun dia masih muda. Kalau duduk dalam majlis ilmu tu tertidur, itulah tanda orang tua. Siapa nak jadi tua, tidur. Jadi itu tanda dia, tentu belum tentu betul tidak, tanda-tandanya. Samalah dia kata tanda orang tua ni, apabila dia lapar, dia nak marah semua orang. Marah semua, marah ke anak-anak, marah isteri. Tapi masa mana makanan dihidangkan, dia tengok hatu tak lalu, tengok ni tak lalu, itu tanda orang tua lah tu. Orang tua tu. Tapi kalau makan lalu tak tua lagi lah kan. Tak lagi lah. Wallahualam lah. Wallahualam. Itu di antaranya lah. Itu di antaranya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kepada persoalan, kami berpendapat bahawasanya seseorang itu masuk ke dalam masjid ketika azan kedua sedang berkumandang, keadaan tersebut tidak sama masuk ketika imam sedang berkhutbah. Kami cenderung untuk mengatakan bahawa lebih afdal dia terus solat tahiyatul masjid dan meninggalkan fadilat menjawab azan yang kedua. Ini bagi meraihkan fadilat mendengar khutbah secara sempurna yang lebih utama berbanding dengan menjawab azan. Jawab azan ni sunat ke wajib? Ada satu masjid di USG lah, anak duk mengajar sana, duk bacalah kitab Al-Azkar li Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, menjawab azan itu sunat muakkad, tidak sampai kepada wajib, tidak sampai kepada wajib. Tapi dia kata ada kitab yang mengatakan wajib menjawab azan. Jadi anak pun tak tahu nak jawab macam mana lah. Anak berdasarkan kepada kitab-kitab yang kita baca. Berdasarkan kitab ni juga,
dia kata walaupun dikatakan masuk tengah imam berkhutbah, apa kita kata azan tadi, maka dia suruh kita semayang dulu. Kalau wajib jawab azan, tentulah dia kena tunggu habis azan tu. Itu rasionalnya lah. Tapi tak apalah, itu masing-masing lah dah, masing-masing. Sama juga satu ketika anda kata Al-Quran itu ada ayatnya 6,634 ayat. Adalah berapa pandangan ulama? 5 pandangan. Tetapi tak ada pun ulama mengatakan ayat Al-Quran itu 6,666 ayat. Hadis orang Melayu tu pegang tuan-tuan. Orang Melayu tu kata berapa ayat Quran? 6,666. Sedap mana. Tengok pelik kereta dia 6666. Pasal apa ni nampak? Ambil sempurna ayat Quran. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Nah, jadi maknanya ada juga lah. Oleh kerana dia duduk pegang tu, duduk faham tu, dia ajak itulah yang betul ya. Wallahu a'lam lah. Jadi itulah di antaranya lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hanya sempat kita bincang malam ni ada 5 persoalan sahaja. Ada 5 persoalan sahaja yang belum lagi kita pergi. Apakah makmum perlu menjawab salam imam dalam solat? Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Waalaikumsalam. Apakah perlu? Ini itu satu lagi. Apakah memadai niat salat saja aku sembahyang fardu zuhur? Maknanya tak ada dah tunainya imam dan ikut makmum dan sebagainya. Ada. Apakah wajib salat zuhur sekiranya haid datang pada waktu asar? Ini persoalan-persoalan ni insya-Allah akan dijawab pada bila tahun depan bulan depan kalau sempat kalau sempat insya-Allah kita akan jawab pada bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan tolong doakan moga-moga ana sihat dan ana doakan tuan-tuan semuanya sihat. Nak kena sihat, jom kita pakat-pakat pergi panjat Bukit Melawati insya-Allah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit perjumpaan kita malam ini sebagai sebab Allah nak bagi kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.